Ya, ada di antaranya ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang keadaan di alam semesta ini. Ada yang menerangkan tentang di langit, di bumi, di daratan, di lautan, bahkan pada kejadian diri manusia. Ada juga diterangkan di dalam Quran. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kepada kita akan bukti dan tanda kekuasaan dia. Maka masya-Allah tabarakallah, apabila sampai kepada zaman kita, baginda Nabi SAW telah pun wafat, namun alhamdulillah baginda Nabi SAW telah meninggalkan kita dengan iaitu Nabi menyatakan taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan untuk kamu semua, iaitu umatku, dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, nescaya tidak akan dia sesat buat selama-lamanya. Lan tadillu abadan. Tidak akan dia sesat buat selama-lamanya. Apakah dua yang Nabi tinggalkan itu? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quranul Karim, kitab Allah, dan juga sunnahku. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka saat sekarang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kemampuan dari sudut teknologi, dari sudut perkembangan ilmu. Jadi kita mampu untuk meneroka sesuatu tempat yang tak mampu diteroka oleh orang-orang yang terdahulu. Contohnya langit, di ruang angkasa lepas. Dahulunya tak mampu diterokai, tetapi sekarang dah ada roket, dah ada satelit, dan macam-macam. Bahkan ada manusia yang dah keluar daripada bumi ini, orang-orang yang dipanggil astronot ni, kan, Malaysia kita ada seorang astronot, Syekh Muzaffar, yang sebenarnya nak hantar tu memang sangat-sangat mahal lah kos dia. Jadi alhamdulillah kita ada, dan ini sebenarnya menjadi kebanggaan dunia Islam. Bila saya pergi ke Yaman dulu, mereka sangat kagum dengan Malaysia, sebab Malaysia ada kereta sendiri, ada bangunan, ada bangunan dan sebagainya, ada kereta sendiri, tu yang dia maju. Dia satu benda yang sangat mereka kagumilah, negara Islam. Dia kata negara kami ni, negara Arab ni buat tayar pun tak mampu, dia kata. Tapi saya kata alhamdulillah, mungkin ini satu rahmat kepada kita yang kita kena syukur banyak. Antaranya juga kita ada seorang angkasawan. Jadi itu antara yang mereka sebutlah, ala kulli hal, kita bersyukur pada Allah Taala, kita guna nikmat ini dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan pada Allah, insya-Allah. Baik, jadi balik pada kisah tadi. Maka sekarang ni manusia mampu menerokai ke langit. Mampu juga manusia menerokai ke lautan yang dalam. Dulu tak mampu, sekarang dah ada kemampuan, dah ada kapal selam, dah ada alatan-alatan yang canggih, mampu manusia menerokai ke lautan yang sangat dalam. Dan kemudian manusia juga mampu melakukan ataupun menerokai kepada perkara-perkara yang seni, yang tak nampak dulu, seperti sel badan manusia, urat-urat saraf. Dulu tak ada kemampuan manusia mengkaji kerana tidak ada alatan-alatan moden dan tidak ada perkembangan ilmu dalam kajian-kajian ni. Maka jemaah sekalian, perkembangan ilmu itu dan alatan-alatan moden, kemampuan manusia untuk meneroka itu sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah pun ditetapkan. Artinya Allah Taala Maha mengetahui bahawa kita akan ada kemampuan untuk menerokai alam semesta dengan berkembangnya bidang teknologi dan sebagainya, perkembangan ilmu dan sebagainya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-53. Jemaah yang ada Quran, kita boleh membuka Quran, surah Fussilat ayat ke-53. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan kami perlihatkan. Sanurihim maksudnya, satu maksudnya saufa. Saufa maksudnya ayat berapa? Ayat 53. Ayat 53. Sanurihim maksudnya saufa. Nurihim
akan kami memperlihatkan kepada mereka. Itu maksud sanurihim ayatina, bukti-bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat dalam ayat itu dalam bahasa Arab. Kalau ayat maksudnya tanda-tanda. Kalau ayat maksudnya dua ataupun maknanya lebih lah. Allah Ta'ala tunjukkan ayat-ayat dan bukti dan tanda kekuasaannya fil afaq, di setiap penjuru alam semesta ini. Kalau kita bahasa kita panggil kalimah ufuk kan. Ufuk tu macam jauh kan. Kalau kita tengok ke ufuk timur kan, kejauhan dari atas bukit kita tengok. Tu maksud afaq ni satu keadaan keluasan. Sebagian mentafsirkan di setiap penjuru alam semesta ini. Maksudnya di langit, di bumi, kata Imam Tabari, maksudnya Allah Ta'ala akan tunjukkan kekuasaan dia di langit, di bumi, di daratan, di lautan, bahkan pada ciptaannya seperti pohon-pohon dan haiwan dan sebagainya. Itu maksud fil afaq, di setiap penjuru alam semesta. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Kata sebagian ulama, antaranya Imam Ibnu Katsir, maksudnya Allah Ta'ala akan tunjukkan bukti tanda kekuasaannya pada kejadian diri manusia. Pada bidang-bidang kajian. Kalau sekarang ni, kalau kita pergi hospital, kita akan jumpa bahagian badan manusia ni ada banyak kompartmen. Bukan kompartmen lah, kompartmen ni macam alat pula kan. Ada banyak bahagian. Ada bahagian otak, ada bahagian saraf dalam bidang neurologi. Setiap bahagian tu ada nama dia. Dan ada doktor pakar dalam bahagian tu. Bermaksud, tak ada satu doktor yang menguasai semua bahagian tubuh badan manusia. Dia mungkin boleh jadi doktor yang dipanggil general medicine, tak silap saya. Dia tahu secara umum kan. Tapi kalau nak menjadi pakar, dia kena pakar satu bahagian. Contohnya pakar mata, kemudian pakar kepada kulit, pakar kepada jantung. Sebab setiap bahagian-bahagian ni sangat-sangat luas ilmunya untuk dikaji. Dan doktor-doktor mereka ketika di hospital kita akan tengok banyak dia bahagian-bahagian tubuh manusia. Ada bahagian tulang, ada bahagian saraf, ada bahagian itu, ini dah ada banyak. Dan Masya Allah Tabarakallah, ini menunjukkan betapa hebatnya penciptaan manusia itu, sehingga Allah Ta'ala sebutkan padanya terdapat bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian ataupun sebaik-baik aturan. Di mana lokasi mata kita, sehingga ada ulama Syekh Nabulsi dia kata, ayat ni cuba bayangkan, Allah ciptakan diri kita ni, kedudukan tempat kepada fungsi diri kita tu sangat sempurna. Contohnya dia kata, cuba ambil hidung kita. Hidung kita ni, cuba fikirkan satu tempat yang lain yang lebih sesuai daripada tempat dia sekarang. Contohnya tempat dia sekarang kat sini kan. Syekh Nabulsi kata, cuba cari satu tempat lain yang boleh kita, kalau hidung ni diubah kepada tempat tu yang kita rasa lebih sesuai daripada keadaan sekarang. Nescaya tidak akan mampu untuk kita nak fikirkan pun kat mana tempat yang lebih sesuai. Melainkan di situlah tempat yang memang terbaik Allah telah ciptakan pada manusia ini, menunjukkan bahawa benarlah firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan seharusnya menjadi manusia kita kena bersyukur dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, meninggalkan larangannya. Baik. Jadi balik pada ayat tadi, surah Fussilat ayat 53. Allah Ta'ala sebut Allah akan tunjukkan bukti kekuasaannya di langit, di bumi, daratan, lautan dan sebagainya, dan wa fi anfusihim, dan pada kejadian diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar. Nampak ni mas sekalian. Jadi kata Syed Hawa dalam tafsir, dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsir, ayat ini kata Syed Hawa, Imam Syed Hawa, dia kata bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan
bukti dan kekuasaan dia pada alam semesta ini dan pada keadaan diri manusia, kata Imam Ibn Kathir, maksudnya pada ilmu tasrih, ilmu anatomi, pada tubuh badan manusia ni terdapat bukti kekuasaan Allah Ta'ala, dan bukti kekuasaan itu akan menunjukkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Itu kata Syed Iman Syed Hawa. Dan Masya Allah, Tabarakallah, seorang doktor, Profesor Dr. Zidlu An-Najjar, seorang ulama Islam yang pakar bidang mukjizat saintifik dalam Quran. Dia seorang ulama dari Mesir dan dia juga seorang pakar dalam bidang geologi. Dia kata apa? Dia kata sehingga hari ini sudah melebihi 750 ayat Quran yang telah pun terbukti dengan penemuan fenomena-fenomena semasa, dan penemuan fenomena semasa itu telah membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah SWT. Sudah lebih 750 ayat. Sebenarnya banyaklah, Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan bahawa apabila dia kata apabila setiap satu daripada penemuan ini kalau ditemukan dalam Quran, tidak ada satu pun yang bertentangan dengan penemuan saintifik semasa. Jadi penemuan saintifik ni dia kena ada bukti, dia kena ada kajian, dia kena dibuktikan dengan kajian-kajian detail seperti menggunakan alat-alat, kena buat kata apa, kena buat eksperimen sehingga dibuktikan benar. Itulah kajian saintifik. Maka bila telah dibuktikan benar, akhirnya kalau ia disebutkan dalam Quran, ia pasti selari. Masya Allah. Ini menunjukkan bahawa benarlah ayat-ayat Allah SWT dan fenomena-fenomena semasa yang Allah Ta'ala izinkan manusia menemuinya di dalam bidang astronomi, bidang kaji bintang, di dalam bidang geologi, kaji bumi, dalam bidang oceanology, kaji lautan, semuanya dalam bidang zoologi, kajian tentang haiwan. Semuanya itu ada bukti dan tanda kebesaran Allah Ta'ala, dan akhirnya bila mereka mendapatinya ia disebutkan dalam Quran, apa yang dinyatakan dalam Quran itu bertepatan dengan penemuan yang baru ditemukan oleh manusia. Jadi menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta yang disebutkan dengan kebesaran kepada agama kita, agama Islam, yang hanya senya inna dina indallahi Islam, yang paling diredai, yang kata apa, yang hanya senya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baru ni keluar isu agama sama dan sebagainya. Itu satu benda yang berbahaya. Fahaman bahawa semua agama adalah sama, ini adalah dipanggil sebagai fahaman pluralisme. Pluralisme ni maksudnya apa? Dia menyatakan bahawa setiap agama ni sama. Dia satu Tuhan, walaupun orang percaya lain. Tuhan, orang ni percaya Tuhan, orang ni percaya Tuhan. Jadi dia menyatakan agama ni serata ataupun semua agama adalah sama. Kembali kepada mempercayai Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tak boleh kita terima di dalam agama. Dan kefahaman begini adalah sangat berbahaya, dan kita kena tahu ia adalah satu perkara yang ditolak oleh akidah agama kita. Sebab itu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah sebut, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah disebutkan maknanya apa? Tidaklah kita ni beriman kepada apa yang dia imani. Maksudnya begitu. Sampai akhir Allah Ta'ala sebut lakum dinukum waliyadin. Tapi Islam agama yang sangat indah. Tidak ada paksaan untuk beragama kepada, menukar agama kepada Islam. Tapi kita disuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengajak manusia kepada jalan Allah dengan kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tetapi Islam sendiri memberi kebebasan agama kepada setiap manusia. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah untukmu, dan begitu juga agama kita adalah disebutkan agama kita. Tak boleh dicampur aduk. Kerana dulu pernah sekali Nabi SAW ditawarkan oleh orang-orang musyrik sebelum turunnya ayat dari surah Al-Kafirun itu. Nabi ditawarkan oleh orang musyrik. Ini kita masuk channel lain sekejap.
Nabi ditawarkan, dia kata, ya Muhammad, kalaulah kamu nak kami beriman. Ni orang-orang besar musyrikin Mekah. Kalau kamu nak kami beriman, maka boleh tak kita buat macam ni? Apa dia? Kita samaratakan agama kita. Macam mana tu? Satu hari kami akan sembah Allah. Kami akan ikut semua syariat yang kamu telah tetapkan sebagaimana Allah telah tetapkan. Maksudnya dia akan semayang, dia akan buatlah perintah-perintah Allah Ta'ala. Tetapi esoknya kamu pula akan mengikuti kami pula sembah berhala, Lata wal Uzza. Lepas tu lusa pula kami kembali solat menghadap Allah Ta'ala. Kemudian tulat pula kamu pula dan kami bersama-sama menyembah berhala. Macam mana? Boleh tak? Maksudnya buat selang-selang. Kerana dia nak menyamaratakan agama. Jadi ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Sebab itu Allah turunkan surah Al-Kafirun. Bagaimana agamamu adalah agamamu, dan begitu juga Islam. Maka sekiranya kamu beriman kepada Allah Ta'ala, insya-Allah selamat bagimu dunia akhirat. Kerana Islam itu juga maksudnya sejahtera. Tetapi kalau kamu ingin kekal dengan agama kamu, maka kamu diizinkan. Diizinkan. Maka Islam tak ada membunuh, tak ada istilah begitu. Bahkan kita tengok dalam sejarah Islam, penaklukan negara-negara yang berlaku, dilarang sama sekali untuk merobohkan tempat ibadah kepada non-Muslim, bahkan menjaga lagi kepada kemaslahatan mereka. Bila mereka membayar diat, membayar orang kata jizyah dan sebagainya, maka mereka dilindungi oleh undang-undang Islam. Kalau berlaku sesuatu pada mereka, umat Islam kena mempertahankan mereka disebabkan mereka berlaku aman dengan kita. Maka sebab itu secara konteksnya disebutkan menyamaratakan agama dengan menyebutkan hari agama sedunia, itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Bahkan kita tidak ada masalah untuk membantu saudara kita. Maksudnya kalau dia kesusahan, walaupun dia non-Muslim, itu juga berpahala bagi kita. Tetapi untuk memberikan sokongan kepada agamanya, mengucapkan perayaannya dan sebagainya, perayaan agama, konsepnya perayaan agama. Kerana perbahasan ni dia panjang lah tuan. Maksudnya apa? Kalau menyokong kepada agama, penyamarataan agama, itu sesuatu yang tidak boleh di dalam Islam. Maka sebagaimana jelasnya Allah sebut dalam surah Al-Kafirun. Baik, sekarang kita balik kepada perbincangan kita tadi. Maka oleh hal yang demikian, Allah Ta'ala sebut hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Surah Fussilat ayat 53 tadi, bahawa Allah Ta'ala akan tunjukkan bukti kekuasaannya sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar. Maka jemaah sekalian, kata Profesor Zaghlul An-Najjar, telah dipertemukan banyak penemuan fenomena yang akhirnya membuktikan kebenaran Quran, dan ini sangat-sangat menakjubkan. Dan ramai di kalangan mereka yang non-Muslim, para pengkaji dalam banyak bidang-bidang ilmu saintifik ini, akhirnya mereka juga telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara namanya seperti Dr. Maurice Bucaille. Kalau tuan pernah dengar nama ni, dia mengkaji jasad Fir'aun. Kita pernah sebut tentang kisah ni satu ketika dulu. Dan dia telah beriman pada Allah Ta'ala pada tahun lebih kurang 1965. Dia telah beriman pada Allah SWT setelah membacakan Quran dan mengkaji jasad Fir'aun. Ya Allah sebut jasad tu di dalam Al-Quran. Baik. Antaranya juga ramai. Profesor Dr. Jeffrey Lang, seorang pakar matematik dari US. Dia juga beriman setelah membacakan Quran. Begitu juga Profesor Keith Moore, Profesor Dr. Keith Moore, seorang yang mengkaji dalam bidang anatomi tubuh badan manusia, yang specifically adalah bidang embryologi, bidang janin, pembentukan janin dalam perut ibu. Jadi dia juga telah pun mengakui kebenaran Islam dan Quran dan sebagainya. Dan ramai lagi, ramai lagi mereka yang telah menemukan hidayah dengan mereka mengkaji fenomena alam semesta, bahkan pada keadaan manusia, dan akhirnya menyebabkan mereka membacakan Quran dan justru mereka diberi hidayah oleh Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh sebab demikian, ada Ustaz terangkan sedikit format tadabbur Quran sebab saya kira
Oh, okey, baik, 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 insya-Allah. Baik, untuk tadabbur ni, saya sarankan untuk setiap jemaah untuk ada bersama dengan jemaah Quran, Al-Quran yang ada terjemahan. Jadi saya akan bacakan ayat dari ayat mana, surah apa. Para jemaah boleh membuka ayat dan surah tersebut. Kalau boleh ada buku nota juga untuk tulis dan catatkan penerangan pada isinya. Contohnya kita tadi tengah membincangkan tentang surah Fussilat ayat 53 tentang bidang Al-Quran dan disebutkan Al-Quran dan sains, ya. Dan di situ adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah perlihatkan di seluruh penjuru alam semesta ini dan pada kejadian diri manusia. Jadi contohnya begitulah, boleh catatkan itu. Jadi tajuknya kita akan bawa secara mingguan yang berbeza, insya-Allah. Nanti mungkin kita akan masuk kepada surah yang tertentu untuk kita dapat tadabbur ayat-ayatnya, insya-Allah. Okey. Baik, dan yang kedua, sekiranya kita membacakan ayat itu, cuba hayati maknanya dan rasakan seperti kita sedang berada dalam ayat itu. Kalau Allah cerita tentang neraka, kita sedang berada di dalam ayat itu. Maksudnya kita rasakan Allah, dahsyatnya azab Allah Ta'ala. Kalau sebut tentang syurga, Allah, hebatnya nikmat Allah SWT. Jadi itu dipanggil tadabbur. Kita membacakan, memahami, memikirkan dan juga merasai ayat-ayat Allah Ta'ala dalam jiwa kita. Sebab itu mudah-mudahan usaha kita ni mudah-mudahan menambahkan apa dia? Menambahkan sifat ihsan dalam jiwa kita. Merasai. Sebab ihsan ni kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Iaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merasakan seperti kamu melihat Allah. Jika tidak pun Allah pasti sedang melihat kamu. Macam tu. Rasa Allah dekat dengan kita. Jadi begitu juga Quran, kita bacakan, kita kena baca sehingga sampai ke jiwa. Maaf bunyi loceng saya di tahfiz saya ni. Alhamdulillah tahun yang baru 2022 ni ada 190 pelajar, alhamdulillah. Baik, jadi saya balik pada tadi. Jadi kita kena merasakan sampai jiwa kita bergetar, maksudnya rasa dengan sungguh akan ayat Allah SWT itu. Sebab itu menjadi satu benda yang tak pelik. Dulu ada sahabat yang boleh baca menangis, bahkan Nabi SAW baca, Nabi pernah menangis mendengar bacaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan ada di kalangan ulama yang menceritakan bagaimana sebahagian mereka membacakan ayat Allah Ta'ala tentang azab, ada yang sampai pingsan. Maksudkan Allahu Akbar. Kerana begitu menghayati kepada ayat Allah. Dan begitulah tujuan kita, dan sebab itu kita mentadaburi Quran untuk meresapkan makna Quran itu ke dalam jiwa untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Baik, tadi saya sambung kembali. Maka oleh hal yang demikian, jemaah sekalian, pada pagi ini kita akan terukai wa fi anfusihim, pada kejadian diri kita ni, apakah di antaranya yang menunjukkan bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita akan bicarakan tentang satu daripada nikmat yang Allah bagi kepada diri kita. Nikmat yang Allah bagi pada diri kita terlalu banyak, maksudnya. Dan antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah tubuh badan kita, pendengaran, penglihatan kita, dan sebenarnya banyak. Sehingga Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, saya tidak akan mampu untuk kamu mengiranya. Jadi maksudnya nikmat yang Allah bagi ini begitu banyak. Semakin kita kaji, semakin kita ketahui, ya Allah, banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada diri kita. Baik. Jadi kembali kepada ini, maka apa yang kita nak kaji pagi ni? Satu daripada organ yang terbesar pada tubuh badan kita. Cuba jemaah sekalian teka. Pada tubuh badan kita ni ada banyak organ kan? Otak, kemudian paru-paru, ada macam-macam. Jadi, apakah organ badan kita yang terbesar? Cuba type kat ruangan chat. Masya Allah. Ini semua doktor ni, terus tulis kulit je. Masya Allah. Okey.
organ yang terbesar pada tubuh badan kita, ya betul, adalah kulit. Bukan paru-paru, bukan usus. Sebahagian kata mungkin otak yang terbesar. Sebenarnya yang paling besar adalah kulit. Dari sudut kajian saintifik, kulit kita ini adalah satu kata apa yang menyeliputi tubuh kita daripada kepala sampailah ke kaki. Setiap pelusuk tubuh kita ini adalah mesti ada kulit. Kecuali mungkin pada tempat yang ada kuku kan. Setiap pada ni mesti ada kulit. Dan masya-Allah tabarakallah, seseorang yang dewasa, kalaulah kulitnya dibentangkan, tapi dia tak jadilah macam tu kan. Para saintis pengkaji menyatakan kalaulah kulit manusia dibentangkan, maka saiznya adalah lebih kurang 2 meter persegi. Besar tu, 2 meter persegi luas keluasan kulit. Baik. Oleh sebab ia adalah organ yang terbesar, oleh sebab ia sangat luas menyeliputi pada tubuh kita, dan oleh sebab juga dialah di antara organ yang banyak berada pada tubuh kita daripada kepala sampailah ke kaki, maka kulit itu juga adalah saksi yang terbesar di hari akhirat. Sebab itu di dalam Al-Quran Karim Allah menceritakan tentang kulit dengan kalimah julud. Julud bermaksud kulit-kulit badan manusia. Jadi kulit kita ni dia diceritakan dalam Quran berulang-ulang kali dalam banyak tempat di dalam Quran, supaya mengingatkan kita tentang nikmat ini. Jadi berkata Syekh Sya'rawi rahimallahu taala, seorang tokoh ulama mufassirin yang telah pun meninggal dunia, telah wafat sebelum ni, moga Allah merahmatinya. Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala menyatakan bagaimana ayat-ayat dalam Quran ni, kalimah-kalimah dalam Quran dia sangat-sangat penting. Kalaulah satu kalimah tu manusia menghayatinya dengan sangat-sangat baik, maka Allah Ta'ala akan beri jalan hidayah baginya, keselamatan baginya dunia akhirat. Tetapi kalau manusia mensia-siakan, tidak mendalami kepada Quran, tidak, bahkan mungkin tak baca langsung Al-Quran, maka bagaimanakah cara dia nak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kulit ini Allah Ta'ala sebut dia berulang kali. Kalaulah ada satu kalimah yang paling pendek dalam Quran pun sangat-sangat penting, apatah lagi kalaulah diulangi berulang-ulang kali dalam Quran. Kita ambil contoh kalimah terpendek kata para ulama adalah kalimah uffin. Wala taqul lahuma uffin. Kata Allah SWT, janganlah kamu menyebutkan kepada dua ibu dan ayahmu. Ni mufassirin kata dia bukan perkataan, tetapi dia hanyalah perbuatan ringkas. Contohnya satu anak disuruh oleh ibu dia, tolong ni jap buat, tolong sapukan ruang tamu tu. Anak dia buat macam ni. Kalau anak dia buat macam ni, bermaksud itu tanda untuk kata apa, disebutkan menunjukkan rasa menunjukkan dia tidak suka ataupun menolak kepada arahan ibu dan ayah dia. Itu adalah satu penderhakaan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia hela nafas, macam tu. Disebabkan mak dia minta ke ayah dia cakap sesuatu, dia macam hela nafas dia. Itu pun cukup untuk menjelaskan maksud ufin itu. Dan itu adalah larangan Allah Ta'ala. Kalau seorang anak buat sedemikian pada ibu dan ayahnya, apatah lagi meninggikan suara, apatah lagi menengking, dan baru ni na'udzubillah ada anak yang sampai memenggal kepala ibunya, na'udzubillah di akhir-akhir waktu ni memang sangat-sangat ujian mak sekalian, kerana anak tu terlibat dengan dadah. Jadi kita doalah semoga Allah pelihara kita semua daripada kerosakan, daripada di dunia bahkan di akhirat, kita selamat daripada fitnah dunia dan akhirat insya-Allah. Baik. Tapi nak sebut kata bila kata ufin itu seorang anak tak berhati-hati, maka kalau dia meninggal dalam keadaan semikian, dia telah menderhakai ibu ayah, bahkan menderhakai Allah SWT yang memerintahkan dia untuk taat pada ibu dan ayahnya. Jadi sebab demikian kalimah tu walau singkat, paling singkat Al-Quran,
walaupun dia tidak berulang banyak kali dalam Quran, tapi dia pun dah cukup penting. Maka kalimah julud, kulit juga adalah satu kalimah yang penting, apatah lagi ia berulang banyak kali dalam Quran. Baik. Maka sekarang kita mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah boleh membuka surah An-Nisa pada ayat ke-56. Surah An-Nisa ayat 56. Okey, boleh buka dulu, tapi saya tak nak baca dulu. Saya nak cerita dulu sesuatu kisah yang ada kaitan dengan ayat ini. Baik. Pada penghujung tahun 80-an, ada seorang profesor doktor. Dia ni seorang doktor perubatan dan dia juga seorang profesor. Berarti dia orang yang mengajar doktor lain untuk menjadi doktor. Maksudnya dia seorang pengkaji, dia juga pernah praktis sebagai doktor dan dia juga seorang pensyarah doktoran. Okey. Jadi nama dia Profesor Dr. Tajison. Profesor Dr. Tajison. Dia ni orang Thailand. Dia orang Thailand, dia doktor pakar di Universiti Chiang Mai, Thailand ya. Jadi doktor ni dia seorang yang beragama Buddha. Dia telah dibesarkan dengan agama Buddha dan sudah pastilah dia tahulah antaranya dia membacakan kitab orang Buddha yang dipanggil, tak silap saya, kitab Tripitaka. Jadi satu ketika dia mendengar bahawa Al-Quran kerana pada bermula tahun 60-an seorang ulama bernama Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani, ulama ni daripada Yaman dan bersama dengan ulama-ulama yang lain telah menubuhkan, kerana Syekh Abdul Majid juga dia seorang yang pakar bidang kedoktoran dan dia juga seorang ulama Islam yang hebatlah. Jadi ramailah ulama lain telah berusaha bersama dengan beliau untuk membuat satu konferens perubatan. Dan konferens perubatan ni diadakan di negara Arab lah. Sebahagian dia buat di Riyadh dan ada dibuat juga di tempat lain. Maka konferens perubatan ni tujuannya mengumpulkan orang-orang pengkaji daripada dunia barat maupun timur, baik Muslim ataupun non-Muslim, untuk membentangkan kajian-kajian mereka. Dan yang akhirnya nanti akan diceritakan bagaimana kajian itu ada ditemukan di dalam Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan konferens itu telah pun diharamkan satu ketika dahulu dan sampai sekarang kerana terlalu ramai orang yang masuk Islam selepasnya. Antaranya tadi Dr. Maurice Bucaille dan ramai lagi. Dan mereka menyatakan daripada konferens itu menyebabkan berlaku terorisme, mengajarkan kepada terorisme dan sebagainya. Itulah alasan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menakut-nakutkan terhadap Islam. Baik, ala kulli hal, kita balik pada kisah ni. Profesor Tajison ni dia telah pun mendengar berita bahawa Al-Quran telah menjelaskan berkenaan dengan ilmu embriologi, iaitu ilmu pembentukan janin dalam rahim ibu. Maka apabila Profesor Tajison dengar macam tu, dia kata, dalam kitab orang Buddha pun ada juga, dia kata. Sebab dia rasa macam ada, tapi dia kata ada. Lalu dia bagi statement bahawa saya akan tunjukkan, buktikan bahawa dalam kitab Buddha juga ada sebut tentang ilmu embriologi. Jadi dia tak kaji pun tentang Quran, tapi dia mula membuka kitab orang Buddha untuk cari ilmu embriologi di dalam kitab Buddha tersebut. Dan kita tahu Quran bukanlah kitab sains ya. Quran adalah kitab yang dipanggil sebagai kitab hidayah. Jadi Quran menceritakan sesuatu yang Allah Ta'ala nak kita tahu, yang penting bagi kita, dan maksudnya apa? Daripada situlah kita mendapat hidayah, tunjuk daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tadi Profesor Tyson dia buka kitab Buddha, dia pun baca. Setahun dia cari. Dan akhirnya dia tidak jumpa. Bila dia tak jumpa, dia pun cakap, saya tak jumpa dalam kitab Buddha. Saya minta maaf kerana tak jumpa fakta itu dalam kitab Buddha. Maka ini menyebabkan dia rasa rendah hati balik. Rendah hati balik untuk dia mula membacakan Quran. Maka mulalah dia membaca Quran dan meneliti kepada ayat
tentang ilmu embriologi dalam Quran. Yang menariknya, sebelum beliau membacakan itu, dia telah dia telah diperkenalkan dengan satu kajian oleh seorang doktor pakar namanya Dr. Keith Moore daripada US. Dr. Keith Moore ni, dia antara orang yang pertama dapat menangkap gambar di dalam rahim ibu. Macam mana pembentukan janin sebelum terbentuk rupa manusia. Jadi yang menariknya, dia tangkap gambar-gambar tu dan ia menjadi satu yang sangat pentinglah dalam sejarah, bahkan dalam pendidikan ilmu embriologi, bidang kedoktoran ni satu benda penemuan yang sangat penting. Maka Profesor Tajisson ni mula baca tentang kisah Profesor Keith Moore. Yang mana Profesor Keith Moore pada tahun-tahun sebelum tu telah pun hadir dalam konferens perubatan yang dibuat oleh ulama Islam ni. Maka dia telah membentangkan gambar-gambar dan kajiannya. Menariknya, para ulama Islam, Syekh Abdul Majid Az-Zindani dan ulama lain telah pun mengemukakan bagaimana Quran menceritakan tentang ilmu embriologi. Maka ketika itulah Profesor Tajisson baca, iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Baik, saya ringkaskan. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, Allah menjadikan manusia daripada nutfah. Nutfah maksudnya air mani, kemudian terbentuk kepada alaqah. Alaqah ni, tuan-tuan dirahmati Ta'ala, dalam bahasa Arab bermaksud sesuatu yang melekat dan dia menghisap. Maksudnya dia melekat. Dan kebiasaan orang Arab juga memanggil lintah sebagai alaqah. Makanya apabila Profesor Keith Moore tayangkan gambar bagaimana pembentukan janin dalam perut ibu pada waktu kurang dari 2 minggu setelah pembentukan, maka memang rupanya adalah seperti lintah, sama sangat. Dan ini mengejutkan Profesor Keith Moore. Kemudian Allah Ta'ala sambung, daripada alaqah menjadi mudghah. Mudghah ni maksud dalam bahasa Arab adalah daging yang digigit. Jadi kalau kita ambil daging, kita gigit dia, akan ada bekas gigi kita, kesan itu. Jadi rupa-rupanya apabila dipertayangkan gambar pembentukan janin yang dalam usia kurang dari 4 minggu, memang rupanya seperti daging yang digigit. Bahagian yang kita kata digigit tu adalah sebenarnya pembentukan tulang belakang kepada bayi sebelum terbentuk menjadi bayi yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya pada penghujung konferens tersebut, Profesor Keith Moore pun berdiri dan menyatakan Al-Quran adalah kitab yang benar, datang daripada Tuhan semesta alam yang menciptakan alam dan manusia, dan juga dialah yang menurunkan ayat-ayat Quran kepada Muhammad, dan Muhammad adalah Rasul utusannya. Masya Allah. Profesor Keith Moore beriman pada Allah Ta'ala. Dan ini menyebabkan Profesor Tajisson tadi berasa tertarik dengan Quran. Dan oleh hal demikian, dia pun telah participate. Minta maaf, dia pun telah participate untuk pembentangan pada konferens perubatan yang ke-8 pada hujung 80-an. Jadi, konferens perubatan tersebut, apakah bidang kajiannya? Profesor Tajisson seorang yang pakar bidang dermatologi ataupun bidang kulit. Jadi dia nak bincang tentang kulit. Maka dia pergi kepada konferens perubatan tersebut dan menjelaskan tentang penemuan dia. Penemuan fenomena baru dia tentang kulit manusia. Antara yang baru ditemukan ketika itu adalah berkaitan dengan ilmu neurologi ataupun ilmu saraf. Saraf manusia. Dan Masya Allah, tabarakallah, kulit kita ni sebenarnya terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan yang pertama dipanggil lapisan epidermis, lapisan yang tebal di luar ni, ini dipanggil epidermis. Lapisan ni adalah lapisan yang kuat, lapisan yang kalis air, lapisan yang dia teguh untuk kita bekerja dan menggunakannya pada setiap hari. Dan lapisan di bawahnya dinamakan lapisan dermis. Dermis ni lapisan di bawah epidermis. Artinya di bawah kulit ni ada satu lagi lapisan yang dipanggil lapisan dermis. Di antara epidermis dan dermis ada banyak saraf-saraf.
Jadi saraf ni adalah dalam bidang neurologi, dia sesuatu yang tak boleh dinampak dengan mata kasar. Ya. Jadi saraf ni sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya kulit, kerana dari saraf itulah kita dapat merasai sesuatu. Panas, sejuk. Kalau kita sejuk, kulit kita yang rasa tu disebabkan apa? Sebab saraf tu mengesan kesejukan. Kalau panas pun sama. Kesakitan, rangsangan, tekanan dan sebagainya. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oleh hal demikian, di bawah kulit epidermis tadi, epidermis, bawahnya dermis, di bawah lagi ada satu lagi lapisan namanya subcutis. Subcutis inilah tempat terletaknya darah-darah kita. Sebab tu kadang-kadang kita cedera, kita terluka, kita terkoyak kulit kita tapi tak keluar darah. Itu sebab dia tak sampai lapisan yang ketiga. Itulah dia. Tapi pedih lah kan. Sebab apa pedih? Sebab dia terdedah, terkena pada kawasan yang ada saraf. Maka penemuan tu baru ditemukan oleh manusia lebih kurang tahun-tahun tersebut. Profesor Tajisser menyatakan antara kajian dia adalah bila kulit manusia ni dia cedera. Contohnya yang paling teruk adalah terbakar. Maka kalau satu orang manusia yang terbakar kulit dia disebabkan kebakaran di rumah ke ataupun terbakar di kenderaan dia, maka dia jadi terperangkap, kulit dia terbakar, mungkin second burn degree, third burn degree. Maksudnya third burn degree ni dia terbakar sampai ke dalam, sampai ke isi tu kan. Jadi dia akan mengalami masalah selepas dia baik nanti. Itu lepas dia dah pulih, dia tak rasa sangat tempat tu. Maksud tempat tu kenapa? Kerana bila terbakar sekali, saraf-saraf yang berada di bawah kulit tadi tu akan rosak. Bila saraf tu rosak, maka bila dia pulih balik, orang tadi dia akan kurang rasa. Daya rasa dia atas kulit ni akan kehilangan sebab saraf tadi dah rosak lah. Jadi oleh hal yang demikian, kita ketahui bahawa orang-orang yang terbakar kulit dia yang teruk tu, selepas tu dia jadi apa? Dia jadi macam ada kurang keupayaan untuk merasa. Jadi kalau dia kena benda tajam dia tak perasan. Kalau dia kena terbakar lagi pun panas dia tu dia tak rasa sakit macam sebelumnya. Jadi itu antara kajian Profesor Tajisser. Masya Allah, tabarakallah. Selepas itu ulama Islam mengkaji dan membacakan kepada beliau dari surah An-Nisa ayat 56. Ni yang tadi yang saya suruh buka tadi kan. Cuma sekadar buka lah ya. An-Nisa ayat 56. Jadi ayat inilah yang dibacakan ketika itu kepada Profesor Tajisser dan semua tetamu yang undangan yang lain yang ramai datang pada konferensi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahu azim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang kufur engkar kepada ayat-ayat keterangan kami, maka kami akan membakar mereka di dalam api neraka. Setiap kali mana kulit mereka masak dan hangus, rentung, kiranya hangus kulit manusia itu, maka kami akan gantikan untuk mereka kulit yang lain. Artinya kulit baru akan digantikan oleh Allah SWT liyadzuqul azab, supaya orang ini merasakan pedihnya atau sengsaranya azab itu. Maka ingatlah, innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu akbar. Jadi ayat ini bila dibacakan pada Profesor Tajisser terus terbuka minda dan hati dia. Dia kata apa? Macam mana ayat ini dibacakan oleh Muhammad SAW, Nabi kita, pada 1400 tahun dulu tentang ilmu neurologi yang baru saja ditemukan oleh para doktor ketika itu, tahun 80-an. Ataupun tahun yang sebelum itulah. Artinya 1400 tahun, tempoh yang lama, baru manusia dapat tahu tentang
ilmu neurologi, sedangkan Nabi Muhammad SAW telah pun membacakan ayat ini 1400 tahun dahulu. Ini menunjukkan kenapa ada kaitan dengan ilmu neurologi, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala beritahu, bila satu orang yang kufur pada Allah Ta'ala masuk dalam neraka, dia dibakar kulit dia. Setiap kali dibakar kulit, terrentung kulit tu Allah tukar dengan baru. Kenapa? Kalaulah kulit tu tak ditukar dengan baru, terus dibakar, maka orang tadi tu dia tak rasa sakit dah. Sakit itu akan kurang, ataupun mungkin dia tak rasa dah. Sebab apa? Saraf dia tadi dah rosak. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut badalnahum juludan ghairaha. Kami akan tukar ganti kulit mereka dengan kulit yang lain ataupun kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan akan sengsaranya azab itu. Jadi masya-Allah tabarakallah, kata Profesor Tajisan, ini menunjukkan ilmu neurologi telah disebutkan oleh Quran sejak awal lagi, tapi kita baru saja menemuinya. Kerana apa? Ini menunjukkan bahawa yang menurunkan ayat ini adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan manusia, yang telah menciptakan alam semesta ini, dan dia yang maha mengetahui ciptaannya. Oleh sebab itu dia menurunkan kata ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan Nabi Muhammad tidak mencipta ayat ini. Allah Ta'ala memberikan ilmu kepadanya, kepada kita, dan lantas Al-Quran adalah kitab yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka pada akhir pertemuan itu, Profesor Tajisan pun mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan dia mengucap 2 kalimah syahadah itu, ada video dia, tuan-tuan. Kita boleh search dalam YouTube, dalam internet ada. Profesor Tajisan, masa dia ucapkan la ilaha illallah tu, slang dia, sebab dia orang Thailand kan, slang dia macam pelat sikit. Masa dia sebut la ilaha illallah tu, ramai orang Allahu akbar, masya-Allah, tuan-tuan. Dia mengakui kebenaran Al-Quran, beriman kepada Allah SWT. Profesor Dr. Tajisan beriman saat dia membacakan daripada surah An-Nisa ayat 56 dengan pemahaman yang betul dan mentadabburi kepada ayat ini. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Oleh hal yang demikian, kita mengambil sedikit iktibar daripada kulit kita. Kenapakah di antara lainnya Allah sebutkan kulit kita di dalam Al-Quran? Baik. Sebelum itu, kita bacakan sedikit fakta tentang kulit kita. Selain kulit kita merupakan organ yang terbesar pada tubuh badan kita, dia juga adalah satu organ yang mana meliputi 15% daripada berat tubuh kita. Jadi kalau satu orang tu beratnya 100 kilo, 15 kilo adalah berat kulitnya sahaja. Allahu Akbar. Jadi setiap 28 hari kulit kita ni akan ada penggantian yang Allah Ta'ala jadikan. Maka setiap kali dia berganti, kulit-kulit yang lama ni kita tak perasan, dia akan turun. Dan sebagian yang mengkaji bahawa habuk-habuk yang ada di rumah kita juga, mohon ulang nama Dr. Thailand, Dr. Tajisan, Tajesan. Okey. Jadi disebutkan bahawa kulit kita ni, antara sebab-sebab habuk banyak di rumah kita adalah kerana kulit kita yang berganti-ganti setiap 28 hari tanpa kita sedar. Masya Allah, tabarakallah. Dan kulit kita boleh merasai kepada 5 deria. Jadi saraf-saraf tadi dia berfungsi mengesan 5 perkara. Pertama, kesejukan. Kedua, kepanasan. Ketiga, kesakitan. Keempat, tekanan. Dan kelima adalah rangsangan. Ya. Maka kalaulah kulit itu Allah Ta'ala tak jadikan, dia tak boleh rasa sakit. Kalau Allah tak jadikan saraf-saraf ni untuk menyebabkan kita boleh rasa sakit, kita akan berada dalam keadaan bahaya. Sebab itu sakit juga adalah hikmah, adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah kita kena satu yang panas, adakah kita biar je? Kita tak biar kan? Kita akan terus angkat tangan kita. Tindakan refleks tubuh kita akan memastikan tubuh kita terhindar daripada bahaya. Jadi sebab itulah juga kita terpijak juga satu yang tajam. Contohnya Lego. Lego kat rumah ni, tuan-tuan. Memanglah pedih kalau terpijak tu. Saya pernah terpijak sampai berdarah.
Jadi lego ni terpijak, dia tajam. Ataupun syaukah. Syaukah ni apa? Syaukah ni maksudnya duri, sesuatu yang tajam. Jadi kalau durian, orang Arab panggil Abu Syaukah. Orang Arab ni tuan-tuan, tanah di negara dia tak ada durian. Jadi dia datang Malaysia ni, dia baru nak makan durian. Mula-mula dia tak nak, dia kata busuk. Kawan saya lah. Sekali dia dah kena tuan-tuan, satu ulas. Lepas tu sekali makan 5 biji. Lagi dahsyat pada orang Malaysia lagi. Tapi ala kulli hal, kita sebut tadi nak cerita pasal syaukah sebenarnya. Syaukah ni satu duri lah. Jadi kalau kita terkena duri, kita biasanya sakit ni berapa lama? Sekejap kan? Sebab kena kita terus tarik. Tapi Nabi SAW menceritakan sebuah hadis bahawa hebatnya orang beriman ni, apabila dia terkena syaukah, iaitu terkena duri sekalipun, iaitu sakit yang kejap, sakit yang sementara, sakit yang kata apa, tidak lama, itu pun ada kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Orang beriman bila kena syaukah, kena benda tajam, Allah Ta'ala akan luruhkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala akan angkat darjatnya. Dan Allah Ta'ala akan beri pahala yang banyak atas kesabarannya atas ujian tersebut. Allahu Akbar. Jadi kita ni kena banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Bila mana kita sakit, sebenarnya kita sangat banyak mendapat rahmat Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang sakit, ada yang sakit darah tinggi ke, ada yang mungkin kena kencing manis ke, atau kena migraine ke, apa-apa sakit kan. Ketahuilah sakit tu rahmat, kerana para jemaah sekalian yang sentiasa menanggung sakit itu dengan kesabaran, Allah bagi ketiga kelebihan ni, kata Nabi SAW. Ampun dosa-dosa Allah ampunkan dosa kita banyak saat kita sakit. Allah Ta'ala bagi kita disebutkan dengan rahmat dia sampai kita mendapat keampunan, mendapat pahala yang banyak atas kesabaran kita, dan juga diangkat darjat kita kerana kesabaran kita melalui ujian kesakitan yang Allah Ta'ala berikan. Maka sakit tu juga adalah rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi oleh hal yang demikian, sakit itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala untuk kita lindung diri kita, dan masih sama sakit itu diberikan ganjaran bagi orang yang sabar melaluinya. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa kulit disebutkan di dalam Al-Quran? Baik. Kenapa kulit dinyatakan di dalam Quran? Antara sebabnya, pertama, oleh kerana kulit merupakan organ terbesar pada tubuh kita, meliputi setiap pelusuk tubuh kita, maka sebab itulah kulit ini disebut dalam Quran kerana ia adalah saksi yang besar di hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita berjaya di dunia bahkan di akhirat. Tetapi setiap daripada kita akan melalui satu masa, iaitu yang dipanggil sebagai waktu kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita akan dihitung oleh Allah Ta'ala atas apa yang telah kita kerjakan, dan akan dipersoalkan atas semua nikmat yang telah kita gunakan atau kita telah diberikan saat hidup di dunia. Antaranya juga adalah kulit kita. Oleh hal ini, Allah nak kita melepasi ujian tersebut dengan berjaya. Bagaimana? Dengan kita berusaha menjaganya ketika di dunia. Bukannya jaga kulit supaya dia nampak cantik, tapi jaga kulit supaya dia menjadi saksi yang baik di hari akhirat. Jadi macam mana tu? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hal kulit di dalam surah Fussilat. Jemaah sekalian boleh membuka surah Fussilat ayat yang ke-19 sampailah kepada ayat yang ke-22. Okey. Saya tak baca chat. Okey. Kulit manusia meliputi 15% dari tubuh manusia. Bukan Habibullah. Kulit manusia meliputi 15% daripada berat tubuh manusia. Okey. 5 deria, sejuk, panas, rangsangan, kesakitan dan tekanan. Kesakitan dan tekanan. Ini dari sudut saintifik lah. Baik, sekarang boleh jemaah sekalian buka Quran surah Fussilat ayat 21, ayat 19 hingga ayat 22.
Saya tak pasti muka suratnya. Mungkin jemaah yang dah buka boleh kongsikan muka surat berapa. Surah Fussilat ayat 19 hingga ayat 22. Okey, ada yang dah tulis 477. Baik, sama-sama. Okey, jadi kita nak kaji ayat ni. Kita nak tadabbur ayat ni. Kita nak rasakan ayat ni. Kenapa ayat ni Allah sebut tentang kita? Walaupun mungkin Allah sebut tentang orang yang lain, tetapi kata para ulama, kaedah kita baca Quran, nak tadabbur dia, kita sebutkan kita nak ambil ibrah dia atau pengajaran dia. Al-ibrah, katanya para ulama, bi umumil lafzi. Kita belajar pelajaran daripada Quran tu, ayat-ayatnya, daripada umum lafaz dia. Maksudnya, kita baca, kita rasakan kita lah yang Allah sebut dalam ayat ni. Laisa bi khususi sabab, bukan kepada sebab turunnya ayat tu. Kalau kita baca untuk hanya, maknanya apa, cerita tu kita baca hanya untuk yang berlaku pada orang lain, maka kita tak mampu nak merasai ayat itu. Sebab tu kita kena rasakan kita lah yang berada dalam ayat tu, supaya kita dapat merasakan, supaya kita jadi hamba Allah yang bersedia, hamba Allah yang sentiasa, kalau kata, memohon keampunan selalu pada Allah, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita bacakan surah Fussilat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Allah SWT, dan ingatlah hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masingnya. Kata para ulama, iaitulah oleh para malaikat. Maka keadaan ini sangat menakutkan. Cuba bayangkan pada saat dibangkitkan di hari akhirat, orang-orang yang akan masuk ke neraka Allah Ta'ala, mereka ini diatur dalam perjalanan menuju kepada neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Menakutkan jemaah sekalian. Dan Allah Ta'ala menyatakan bagaimana neraka itu, Allah sebut takadu tamayyazu minal ghaiz. Bagaimana neraka ni dia hampir-hampir pecah kerana marah bila dia tengok ada di kalangan hamba Allah, manusia nak dibawa ke dalam neraka, nak dibawa ke dalam dia akan marah kerana orang yang tak mentaati Allah Ta'ala saat hidup di dunia dahulu. Dan Allah Ta'ala sebut dia hampir pecah kerana kemarahan dia. Hampir neraka tu burst kerana marahnya neraka tu melihat orang-orang yang tak nak taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dia sangat menakutkanlah jemaah sekalian. Jadi Allah menyebutkan ayat yang ke-20. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila mereka sampai yang disebutkan ke tempat mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Masa itu akan jadilah pendengaran mereka, penglihatan mereka. Wa julud apa? Kulit badan mereka. Wa juluduhum bima kanu ya'malun, akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan dahulu. Jadi penglihatan kita ni akan jadi saksi di hari akhirat. Pendengaran kita pun akan jadi saksi di hari akhirat. Dan begitulah juga kulit badan kita. Dia akan jadi saksi pada hari akhirat. Maksudnya apa? Dia akan ceritakan pada Allah Ta'ala apa yang telah kita buat ketika hidup di dunia dulu. Okey. Maka kalau orang-orang yang soleh, seperti jemaah sekalian pada pagi ni, masuk Zoom kan, jadi kita melihat pada video, saya selama lihat pada Quran yang kita bacakan, mendengar peringatan dari Quran, maka pendengaran, penglihatan kita ni akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini pada tarikh sekian, pada waktu sekian,
dia masuk untuk belajar, dia masuk kelas ya Allah untuk belajar tentang ayat-ayat-Mu supaya dia jadi semakin bertambah iman daripada-Mu. Allahu Akbar. Maka itulah yang akan jadi saksi di hari akhirat. Kalaulah dia buat dosa dengan penglihatan dia, dengan pendengarannya, dan dia buat dosa dengan tangannya, dengan kakinya, maka semuanya itu kulit badannya ada pada anggota-anggota tu. Jadi kulit itu pun akan bercakap dan menceritakan tentang perihal perbuatan tuannya itu. Lalu ketika itu, jadilah mereka ini, orang-orang yang berdosa ni, dia pun rasa takut bila kulit dia bercakap dan bercerita tentang diri dia. Lalu dalam ayat ke-21 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Berkata orang yang berdosa ni, dia kata kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu jadi saksi terhadap kami? Masa tu dia dah rasa takut kerana kulit ni cerita semua perbuatan-perbuatan dia. Dulu masa di dunia, ya Allah, ni ibu jari ni duk pegang telefon, ya Allah, kemudian duk share berita-berita yang palsu, yang fitnah. Nampak? Lepas tu kita kena hati-hati semua sekalian. Zaman sekarang zaman yang sangat-sangat mudah terdedah pada kesilapan. Sebab tu kita kena hati-hati perbuatan kita. Ya Allah, dulu hamba-Mu ini, dulu dia pegang, dia ambil barang-barang yang haram daripada bukan hak dia, ya Allah. Ataupun ya Allah, dia ni melangkah pergi tempat yang tak elok, ya Allah. Semuanya akan diceritakan. Lalu orang ni takut, dia kata apa? Lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa kau ni menjadi saksi terhadap kami? Ya. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kata kulit ini kepada tuannya, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan setiap sesuatu tu pandai berkata-kata. Maka Allah telah menjadikan kami ni pandai berkata-kata. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dan dialah yang telah menjadikan kamu semua pada awal-awal dahulu. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada dia jugalah tempat kamu akan dikembalikan. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah jemaah sekalian, melalui ayat ini berkata para ulama bagaimana takutnya orang-orang yang buat dosa, sebab dia tak boleh nak selindung lagi semua dosa-dosanya. Sebab itulah jemaah sekalian, saat hidup di dunia ni kita kena berhati-hati dengan setiap perbuatan kita. Bahkan kita pesanlah pada anak kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya berhati-hati dengan perbuatan. Kerana setiap perbuatannya itu akan dipersaksikan di yaumul akhirah. Maka kita baca ayat selepasnya. Allah berfirman, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Ayat ini jemaah sekalian, ramai para salihin disebutkan dalam kitab-kitab. Ramai para salihin baca ayat ini menangis, jemaah sekalian. Maka sahabat Rasulullah, orang-orang yang soleh, maka baca ayat ini, maka menangis, mengalirkan air mata. Sebab apa? Merasakan bagaimana dekatnya ayat ini kepada jiwa dan banyak, Allahu Akbar, takutnya kita saat berlakunya hal ni, kalaulah berlaku pada diri kita, na'udzubillah min dzalik. Lalu kulit ni, apa dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, kulit tadi tu dia terus sambung perbicaraan dia. Dia terus sambung kata-kata dia. Kulit ni pun kata pada tuan dia, dan semasa kamu dahulu berselindung ketika di dunia melakukan dosa, bukanlah kerana kamu bimbang pendengaran dan penglihatan serta kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu. Akan tetapi kerana kamu menyangka
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara sembunyi. Allah Akbar. Maksudnya di sekalian, kulit ni beritahu yang kamu kat dunia dulu buat dosa tu sebenarnya kerana kamu tidak takut kepada Allah. Jadi kulit kata, kamu sangka Allah Ta'ala tak tahu akan dosa-dosa yang kamu sembunyikan. Jadi ini dimaksudkan ayat ni sangat-sangat terkesan pada jiwa kita orang mukmin. Bahkan kita tengok para sahabat, orang-orang soleh, mereka baca menangis. Kenapa? Ya Allah, dosa-dosa kita ni, perbuatan kita ni, tak ada satu pun yang terlepas, melainkan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat di hadapan orang terang-terangan ataupun melakukan secara sorok-sorok, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Seorang yang melakukan, sebab itu daripada ayat ini kita tahu, bila kita buat kebaikan, buat kebajikan, kita tolong orang ke, kita buat benda yang baik, kita tak perlu orang tu ucap terima kasih kat kita. Pun tak apa, kerana kita tahu kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala menyukai pada perbuatan kita. Itu pun sudah memadai. Contohlah, tuan-tuan dan sekalian, saya naik kereta waktu pagi. Kemudian ada anak saya ada yang darjah 3, kemudian darjah 1. Bila lalu selisih dengan kereta, sebab jalan tu sempit sikit, jalan kampung kan. Jadi bila selisih dengan kereta, kereta yang saya berhenti ke tepi, masuk sikit ke tepi, dan supaya memberi jalan kepada kereta di hadapan ni untuk lalu. Bila kereta tu lalu, dia tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan macam ni. Kan selalu kalau orang tu ni apa-apa kita angkat tangan kan. Kalau macam saya ajar anak saya, kalau orang tu dia buat baik kita, jangan, mesti kena ucap terima kasih dekat dia. Dan mestilah kurang-kurangnya kat kereta kita angkat tangan. Sebab kadang-kadang saya sendiri, orang bagi jalan, saya terlupa. Lalu isteri saya peringatkan, angkat tangan. Saya cepat-cepat angkat tangan. Kan? Jadi anak-anak saya dia selalu nampak macam tu. Jadi satu kali tu saya berhenti tepi, kereta lalu. Kereta tu tak pandang langsung kami. Dan orang yang bawa pemandu kereta terus dia jalan. Saya kemudian anak saya respon. Bila saya jalan, tak ada apa. Anak saya respon. Dia kata apa? Tengok tu ayah, dia tak angkat tangan pun. Maknanya dia tak terima kasih. Saya cakap dekat dia, saya betulkan mindset dia, kata apa? Kita berhenti tepi tadi nak bagi jalan dekat orang tu. Kita sedang buat benda yang Allah Ta'ala suka dan benda yang Nabi SAW juga suka. Sebab Nabi kan satu hari sahabat duduk di tengah-tengah jalan, ramai-ramai berkumpul bersembang. Nabi tak bagi sebab akan mengganggu orang lain nak lalu jalan tu. Maka dalam Islam ni memang disuruh kita selalu mempermudahkan. Kalau orang nak jalan, bagi jalan. Disuruh macam tu. Sebab tu pahalanya sunnah. Sebab tu orang-orang yang mengangkat, contohnya ada batu di tengah jalan yang ganggu jalan, angkat batu tu, itu besar pahalanya insya-Allah. Itu pun sunnah Nabi SAW. Nabi ajar untuk kita mempermudahkan laluan kepada orang lain. Lalu saya cakap kat dia, kita berhenti tepi ni sebab kita nak buat benda yang Allah dan Nabi suka, bukan nak harapkan terima kasih orang tu. Jadi kalau orang tu tak ucap terima kasih pun tak apa. Kita sangka baik, mungkin dia tak sempat, mungkin dia tak nampak, tak apa. Dia tak ucap pun tak apa. Tapi kita tahu perbuatan kita tadi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang lain buat baik pada kita, jangan lupa terima kasih dan buatlah tindakan yang menyenangkan hatinya. Sebab tu Nabi pesan, kalau orang tu buat baik pada kita, sekurang-kurangnya berkatalah dengan dia dengan kata-kata yang menggembirakan dia. Doakan kebaikan dia, doakan kebaikan dia. Bahkan sebab itulah maknanya apa? Okay, orang buat baik pada kita, kita jangan lupa ucap terima kasih pada dia. Kita balasi dia dengan doa yang baik dan sebagainya. Tapi kalau kita buat baik dengan orang, kita tak perlu harapkan apa-apa. Tak perlu harapkan orang tu ucap terima kasih. Tak perlu harapkan orang tu layan kita dengan cara berbeza. Tak. Macam mana respon orang tu pada kita bukan sesuatu yang penting untuk kita.
Yang lebih utama adalah Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Sebab tu jemaah sekalian, jangan risau buat baik tanpa orang tahu. Kenapa? Sebab Allah pasti akan tahu dan Allah pasti akan memperlihatkan kepada orang lain. Satu hari Nabi SAW ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, macam mana kalau orang mukmin dia buat baik, kemudian dengan kebaikan yang dia buat tu orang selalu duk puji dia. Dia ni orang baik, dia ni orang bagus, selalu buat baik, selalu. Maka macam mana situasi ni ya Rasulullah?" Nabi kata, itu adalah berita gembira dari Allah kepada dia saat di dunia lagi telah mendapat maknanya apa, pujian atas kebaikan dilakukan. Yang penting jaga hati supaya tidaklah disebutkan orang kata apa, tak ikhlas ataupun buat sesuatu bukan kerana Allah. Tentulah maksudnya kita kena niat buat baik ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tahu, alhamdulillah, jaga hati, kita buat bukan kerana orang tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah sebut setiap perbuatan yang kita buat fa inna ma'al Allah Taala sebut di dalam Quran, dalam surah Az-Zalzalah, kita sebut tentang bagaimana orang yang melakukan kebaikan, kebajikan, semuanya akan diberi balasan oleh Allah Taala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa dia yang buat kebaikan, Allah pasti balas kebaikan itu walaupun sebesar zarah. Zarah ni apa dia? Orang nampak tak zarah? Tak nampak. Kecilnya zarah ni, satu benda yang halus tak mampu dilihat oleh orang manusia bahkan, itu pun Allah akan balas. Dan begitu juga lah orang yang buat keburukan, walaupun secara orang tak tahu, tetapi tetap Allah akan balasi perbuatannya berdasarkan apa yang dia lakukan. Sebab tu yang pertama jemaah sekalian, daripada ayat ni kita tahu buat baik bukan nak tunggu terima kasih, bukan nak harapkan penghargaan, tetapi yang lebih utama adalah mengharapkan redha Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau orang tu ucap terima kasih, kita syukur pada Allah Taala kerana Allah bagi kekuatan untuk kita untuk buat kebaikan itu, dan terima kasih itu adalah berita gembira untuk kita yang Allah awalinya. Tetapi pastinya akan Allah Ta'ala perlihatkan kebaikan itu tidak di dunia, pastinya di hari akhirat. Ramai yang jadi semikian. Antaranya Sayyidina Umar Abdul Aziz, seorang ulama, seorang khalifah selepas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia ni selalu pikul gandum malam-malam untuk bagi kepada rakyat-rakyat dia yang susah dengan sembunyi. Satu orang pun tak tahu. Dia akan keluar di waktu malam, dia akan pikul gandum yang berat dan dia akan letakkan di pintu-pintu rumah orang-orang yang susah beserta dengan barang-barang yang lain. Jadi bila dia telah wafat, Umar Abdul Aziz, mereka nampak pada bahunya ada kesal lebam. Bukan kerana cedera medan peperangan dan sebagainya. Rupanya kerana setiap hari mengangkat gandum yang sangat berat untuk dihantarkan kepada orang lain sebagai sedekahnya. Lalu Masya Allah tabarakallah, setelah dia wafat, ramai orang baru perasan gandum dah tak ada dah setiap malam. Selalunya pagi buka dah ada. Rupanya barulah orang tahu yang bagi itu telah pun wafat. Masya Allah tabarakallah. Artinya apa mas sekalian? Kita buatlah baik macam mana pun, kalau orang tak tahu pun, tetap Allah Ta'ala akan perlihatkan juga sebagai satu berita gembira kepada orang beriman. Dan kalau tidak di dunia, Allah pasti akan perlihatkannya di hari akhirat dengan saksi, dengan penyaksian kepada banyak bahagian. Antaranya bumi jadi saksi, tubuh badan kita jadi saksi, makhluk Allah yang lain jadi saksinya. Itulah yang menjadikan satu kebaikan itu, jangan risau. Kalau kita buat kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi kita kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Dan begitu juga sebaliknya dengan dosa. Kalau kebaikan kita buat, orang terima kasih ke tak, itu satu perkara yang tak penting bagi kita. Yang penting Allah Ta'ala suka. Maka dosa juga kita kena hati-hati. Ada orang yang na'udzubillah min zalik, kata Nabi SAW, di akhir zaman. Dalam satu hadis, hadis Hasan yang menceritakan tentang akhir zaman, Nabi kata di akhir zaman ada orang yang beriman di waktu pagi, kemudian menjadi kafir di waktu malamnya. Ada yang beriman di waktu malamnya, menjadi kafir di waktu paginya. Allahu Akbar. Maka para ulama membahaskan kepada hadis ini, menyatakan
di akhir-akhir zaman ada manusia yang tidak menjaga imannya. Di waktu siang mungkin dia beriman, tapi di waktu malam dia banyak melakukan dosa dan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai, sama ada secara terang-terangan ataupun secara berselindung. Dan sebab itulah hal ini sangat-sangat kita takuti, dan ini menjurus kepada sifat kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Sebab itulah jemaah sekalian, dalam kehidupan kita berusaha meninggalkan keburukan saat orang ada maupun orang tak ada. Allah Ta'ala cerita bagaimana orang yang berdosa, di hari akhirat kulit dia akan kata pada dia, dahulu masa hidup di dunia kamu buat dosa secara berselindung, dalam keadaan orang tak tahu kamu buat dosa di belakang manusia. Adakah sebenarnya bukanlah kerana kamu bimbang pendengaran, penglihatan dan kulit badan kamu jasasi, tapi hakikat sebenarnya kamu tidak menyangka bahawa kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui akan dosa kamu. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Sebab itulah jemaah sekalian, kita tinggalkan dosa maupun yang terang-terangan dan juga yang sembunyi. Kita elakkan daripada segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Sebab itulah sifat ihsan ni penting dalam hidup kita. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertemu Nabi SAW, kemudian Jibril bertanya berkenaan akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, sebutkan aku tentang iman. Nabi sebutlah 6 rukun iman. Sebutkan aku tentang Islam. Nabi pun sebutkanlah 5 rukun Islam. Dan ditanya Jibril, akhbirni anil ihsan. Dalam hadis tu bukan hanya cerita iman, Islam, tapi diceritakan juga tentang ihsan. Ihsan ni yang tadi kita sebut, iaitu merasakan Allah Ta'ala dekat dan memerhatikan setiap gerak-geri dan tindakan perbuatan kita. Maka inilah ayat-ayat yang menimbulkan sifat ihsan ni, iaitu kita merasakan bahawa Allah Ta'ala sentiasa tahu akan apa yang kita buat, secara terang-terangan maupun sembunyi, semuanya di dalam ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu kita menjadi bertakwa bila kita berhati-hati dalam perbuatan kita, kata-kata kita, sesuatu yang di belakang daripada orang lain, maka kita sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati. Kerana ada sebahagian orang lah, bukan jemaah sekalian, tapi mungkin orang di Everest lah tuan-tuan, depan orang dia boleh cakap baik, tapi belakang orang tu dia boleh kutuk orang tu. Kadang-kadang ahli keluarga dia sendiri, kadang-kadang mungkin di tempat kerja dia ke, ini perbuatan yang sangat tidak baik. Sebab tu kita disuruh transparent. Kalau contoh di tempat kerja ada pekerja yang kurang baik attitude dia, bukan mengutuk di belakang, tapi jumpalah dia dan beri teguran secara terang-terangan. Ini dipanggil professionalism. Dan macam itulah yang Nabi SAW lakukan kepada para sahabat. Nabi tak ada cerita belakang. Nabi panggil, tegur sahabat itu berdepan dengan dia, supaya dia dapat mengubah perbuatannya. Dan Nabi tidak ada pun yang menceritakan bagaimana Nabi menceritakan keburukan kepada sahabatnya di belakang sahabat yang lain. Tak ada. Setiap perbuatan yang kesilapan satu orang sahabat, Nabi akan confront dan sebut dia, supaya sahabat itu melakukan perubahan dengan sendirinya dan tidak mengaibkan dia kepada orang lain. Dan begitulah juga jemaah sekalian yang ketiga daripada ayat ini, antara pelajaran dia adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk simpan keaiban orang lain. Maksudnya apa? Kita ni, bagaimana Nabi menyebutkan bahawa siapa di kalangan umat Nabi SAW yang menjaga aib orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga aib dia di hari akhirat. Itu hadis sekalian, bagaimana kalau kita ni tahu akan keburukan orang lain, benda yang mengaibkan dia, maka kita berjumpa dengan dia, kita beri teguran, kita bimbing dia, dan kita simpan keaiban dia, dan kita tak ceritakan pada orang lain. Jadi itu akan menjadi asbab Allah simpan keaiban kita di hari akhirat. Maknanya cerita-cerita yang kurang baik tentang kita tidak diperlihatkan, sehingga orang pun tak tahu tentang keaiban kita pada hari akhirat. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan sekalian.
Sebab tu kalau kita dengar satu keaiban, kita jangan cerita kat orang lain. Contohnya apa? Ni guru saya bagi bagi contoh lah. Guru saya dulu dia kata apa? Kamu duduk dengan kawan kamu, tiba-tiba dia terkentut. Dia bukan sengaja dia terkentut. Jadi kamu senyap, buat macam tak tahu kan. Dia dah pergi, datang kawan lain, kamu cerita kat kawan tu. Tahu tak, tadi dia ni, dia duduk sebelah aku, dia kentut. Lepas tu dia buat macam tak tahu je. Aku pun tak tahu, dia kata macam tu lah. Itu maksudnya membuka keaiban. Dan perbuatan tu ada perbuatan tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau kita dengar pun, biar benda tu kita simpan sendiri. Faham Kita simpan sendiri. Sampai ada dululah masa kami duduk di asrama, ada ustaz kata, kadang-kadang antum ni kadang-kadang buka pintu tandas, kadang-kadang pintu tandas ialah tuan-tuan kami duduk madrasah ni. Laih lah, orang panggil laih. Pintu tandas tu pun kunci dia pun kadang-kadang tu pakai kayu je. Kadang-kadang ni ada dia seorang dia tak tahan. Dia pergi tarik dia pintu tu, ada kawan duduk dalam. Kan? Kawan ni pun buka-buka menggelupur dia dalam tandas tu. Kawan yang buka tadi tu, dia wajib simpan keaiban kawan ni. Kenapa? Kalau dia balik, dia pun cerita, tahu dia ni terbuka tandas di tengah ni. Nampak? Benda tu akan menyebabkan aib kepada orang tadi tu, dan dia menanggung dosa kerana menceritakannya kepada orang lain. Sebab tu penting hal ni kita kena ada ilmu dan kita kena berhati-hati. Sebaik-baiknya simpanlah keaiban orang tu dan cerita, dan maksudnya apa, janganlah ceritakan secara sewenang-wenangnya untuk hiburan atau sebagainya. Tetapi kalau dia buat kesilapan ataupun dosa, juga dengan buka, bagilah teguran kepada dia sampailah dia berubah, dan mudah-mudahan dengan itu Allah merahmati dia dan merahmati kita, supaya kita selamat daripada persoalan di yaumul akhirah, supaya keaiban kita juga ditutupkan, dan semoga kebaikan kita juga diserlahkan pada yaumul mahsyar, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang berbahagia, yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat ini dulu jemaah sekalian. Untuk akhirnya sama-sama kita mendadah tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa zuriat kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama dia masih hidup atau telah pergi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana hari ini kami telah berhimpun kerana-Mu ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah, dan untuk kami beramal dengannya ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk mentadaburi ayat-ayat-Mu seperti mana Kau telah perintahkan di dalam kitab-Mu yang mulia itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dapat merasai ayat-ayat-Mu sehingga dapat kami terjemahkan di dalam kehidupan kami. Bertambahlah iman dan takwa kami di sisi-Mu ya Allah, dan bertambahlah juga kekhusyukan kami di dalam solat kami dan keikhlasan kami dalam beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang selamat dari fitnah dunia, fitnah di akhirat, fitnah di alam kubur, fitnah Dajjal la'natullah, dan selamatkanlah kami daripada keburukan dan kefasadan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, masukkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang beramal soleh, yang ikhlas di dalam ibadah, yang sentiasa ihsan dengan-Mu ya Allah, merasakan diri-Mu dekat dengan kami, dan kami sentiasa mengingati-Mu ya Allah, supaya kami jadi hamba-hamba-Mu yang bersabar dengan ujian, yang bersyukur dengan nikmat, yang bertakwa kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, himpunkanlah kami dalam jannah-Mu ya Allah, jannah Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf,
dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.